Kita ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa ala salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, utamanya terima kasih kepada Suara hilang, Ustaz. hilang lagi, ada? Okay, terima kasih kepada pada petang ini, ya. Ya. Apa hilang ke? Tu ada? Hilang? Tak ada kerja tak ada, kena beli alat baru lah. Okay, boleh, ada? Ada. Ada, okay. Okay, ini adalah taklimat ringkas sebagai satu tankin semester, sebab semester lepas saya tak buat taklimat ni, jadi ada permintaan ya untuk kita memberi taklimat kepada para pensyarah sekalian. Pertamanya saya menyampaikan salam dari CEO ISEP yang pada awalnya dah bersama dengan kita pada petang ni, tapi tidak sempat kerana ada program dari pagi sampailah tadi waktu Jumaat, ya. Waktu Jumaat tadi dia kata Ustaz tak sempat lah untuk buka sistem nak online pun dia kata tak sempat kerana ada 2-3 program lagi. Tak apa, saya kata insyaAllah lain kali dalam kesempatan yang lain, sama ada secara bersemuka ataupun online pun, kita akan buat sekali lagi lah, mungkin nanti bila-bila semester depan dan sebagainya. Okey. Saya mudah ya. Saya share saya punya slide. Okey. Pertamanya, tuan-tuan yang telah mendapat email pada hari ini adalah nama-nama yang telah dicalonkan oleh ketua program pengajian di Shah Alam dan di Cawangan untuk mengajar sebagai pensyarah sambilan di ISEP. Sebahagiannya telah pun mendapat surat tawaran, sebahagiannya belum mendapat surat tawaran, ya. Belum mendapat surat tawaran itu kerana ini saya jelaskan di sini. Yang pertama sekali, proses kita untuk melantik pensyarah ini memang limit untuk 200 orang ke ni? Cuba Acap tengok, sepatutnya kita boleh 1000 orang ni. Tengah-tengah cek je, Ustaz. Okey. Sebab saya makan kenapa 200 dia berhenti, ya? Kerana yang dicadangkan oleh KPP ada lebih kurang seramai 1200 orang pensyarah di seluruh Malaysia. Dan saya maklum ada beberapa fakulti hari ini ataupun petang ini juga membuat mesyuarat akademik kepada semua pensyarah. Jadi memang akan ada pensyarah dari fakulti-fakulti tertentu yang tak dapat masuk. Tapi kalau 200 tu saya rasa nanti bahagian teknikal kita saya minta tengok, harap dapat, ya, masuk, ya. Okey, saya balik kepada proses perlantikan pensyarah kita. Yang pertama sekali, dalam sistem maklumat pensyarah sebagaimana yang tuan-tuan isi, yang kejap lagi saya akan cerita panjang kat situ. Ketua program telah mencadangkan untuk dilantik. Kemudian pihak urustia dan sebagainya kena buat jadual di dalam iClass.
Saya harap bila saya sebut iCrash je, semua pensyarah UiTM telah maklum ada sedikit penambahbaikan yang masih dibuat yang menyebabkan sebahagian daripada apa yang kita key in dalam jadual itu, pelajar ada yang dah boleh daftar, ada yang tak boleh daftar. Apabila pelajar belum boleh daftar satu-satu kursus ataupun tidak semua pelajar nampak dalam sistem itu untuk didaftarkan, maka bilangan pelajar bagi kelas-kelas tertentu yang sepatutnya dah cukup pelajar tapi tak cukup pelajar, menyebabkan pelantikan itu kita belum luluskan. Kerana kita tunggu bilangan pelajar cukup, baru kita sahkan lantikan, kerana kita tak nak nanti lantikan telah dibuat, pensyarah telah mengajar, studennya tak ada, akhirnya terpaksa dibatalkan pelantikan. Kecualilah ada sebab-sebab yang tertentu. Jadi sebab itu proses pelantikan surat tawaran masih dalam proses pada minggu ini dan minggu hadapan. Ya. Okey. Seterusnya, diingatkan di dalam sistem maklumat pensyarah. Ya. Okey, saya rasa sebelum saya pergi kepada situ maklumat pensyarah, saya pergi kepada slide saya yang kedua. Ya. Okey. Untuk makluman semua para pensyarah sekalian, bahawa beberapa KPI yang telah ditetapkan kepada KPI yang pertama adalah bilangan pelajar separuh masa sebanyak 15,000 menjelang 2020. Untuk makluman semua, sekarang pelajar kita 11,000 lebih. 11,000 lebih, ya. Jadi dua perkara yang kita kena faham apabila kita nak pelajar kita 15,000. Yang pertama adalah dengan meningkatkan bilangan yang masuk. Itu satu. Untuk meningkatkan bilangan yang masuk, kita telah berusaha untuk mendapatkan lebih banyak program dan kita pada tahun ini menawarkan 90 program dan kita juga telah mendapat kelulusan KPT untuk 141 program yang kita sedang usahakan untuk kita laksanakan semester depan. Saya tak pasti berapa yang kita dapat pada semester hadapan. Ya. Dengan itu kita harap dengan pertambahan program kita juga akan dapat pertambahan pelajar. Itu satu perkara. Yang kedua, kita juga kena memastikan mereka-mereka yang telah dapat masuk belajar ini dapat kekal di dalam sistem kita. Maknanya dia daftar kursus, dia belajar, dia tidak gagal. Maknanya kalau kadar kegagalan pun kita usaha untuk kecilkan kadar kegagalan itu dan sebagainya lah. Ya. Okey. Jadi dengan dua strategi ini diharap kita dapat mencapai bilangan pelajar itu. Satu. KPI kita yang kedua adalah memastikan CGPA pelajar-pelajar adalah 45% pelajar mendapat sekurang-kurangnya 3 kursus. Sekarang sebenarnya pencapaian kita sekitar 38%. Tetapi tahun ini kita nak 40%. Sebab itu saya haraplah kan dengan taklimat ini, saya bukan nak suruh pensyarah bagi markah free kat pelajar supaya dapat capai itu. Tapi kita usaha untuk baiki pengajaran kita ya sama-sama supaya dapat meningkatkan pencapaian pelajar. Dan yang ketiga, memastikan 5% pelajar mendapat anugerah dekan pada setiap semester. Okay? Yang ini semester ni kita capai, maknanya yang ni kita kena kenakan. Jadi maknanya yang 3.0, 40% tu belum tercapai ya, dan bilangan pelajar. Jadi ini perkara-perkara yang kita perlu untuk lakukan ya, untuk capailah pada tahun ini. Okey, saya balik kepada sistem maklumat pensyarah. Saya ingatkan kepada semua pensyarah-pensyarah untuk
untuk mengemaskini profil di dalam sistem maklumat. Kerana dalam sistem maklumat pesara itulah yang menjadi asas untuk kita berurusan lah. Ya. Contohnya kat situ ada gelaran. Mana-mana yang perlu dapat PhD, so letaklah kat situ. Mana-mana yang baru dapat Prof Madya, ya, tolong letak dekat situ Prof Madya. Kerana apabila kita membuat surat lantikan dan sebagainya, kita menggunakan data yang ada di situ. Jadi jangan sampai kita silap tulis nama, kita sendiri tidak meletak gelaran yang tepat, yang akhirnya nanti bila kita guna data tu kita rasa tak seronok lah kan. Tuan dah ada profesor tapi kita panggil cik sahaja. Jadi yang tu minta tolong kemaskini profil, email, nombor telefon. Okey. Ada satu perkara. Mungkin sekarang kalau tuan-tuan masuk di dalam sistem maklumat pesara, dekat situ dia ada tanya adakah telah menghadiri kursus high class dan sebagainya. Tapi akan ada untuk makluman kerana kita nak meningkatkan kualiti pengajaran pensyarah. Sekarang ini ISEP ada menganjurkan kursus pengajaran hybrid. Okey, kursus pengajaran hybrid, insya-Allah kursus ini yang pertama akan dibuat pada bulan 6 nanti, 22 ke 23 bulan 6. Saya berharap agar semua pensyarah-pensyarah yang mengajar PJJ untuk mengikuti kursus pengajaran hybrid ini. Ya, kalau tak silap saya kursus ni 2 hari, ya, 2 hari secara online. Ya, saya harap siapa yang dah hadir nanti bolehlah kat situ tik hadir untuk kursus pengajaran hybrid. Rupanya ataupun claim kenapa duit tak dapat, tak boleh nak masuk dalam sistem claim kerana nombor pekerjanya sudah tidak diaktifkan. Ya. Okey. Jadi pesara UiTM tidak boleh guna nombor staff. Ya. Okey. Untuk maklumat semua pensyarah, ya, bagi resource person mungkin dah pernah tengok table 4. Ini table 4 MQA yang baru, ya, untuk menentukan SLT bagi satu-satu kursus. Jadi yang ni kena tanya dengan KPP masing-masing tentang kursus-kursus itu sama ada telah diselesaikan ataupun belum dia punya SLT-nya. Sekarang ni kita masih dalam proses memohon kepada fakulti, ya, untuk pengesahan SLT ni. Walau bagaimanapun kalau katakan belum ada jawapan pun biar saya maklumkan dulu kaedah yang tuan-tuan tahu, ya. Yang pertama di sini ni, ya, face to face ni, sebenarnya kita semestinya menggunakan kaedah ODL. Apabila kita buat synchronize, ya, maknanya kelas kita secara online itu juga dianggap sebagai face to face. Walaupun dia fizikalnya jauh-jauh, dianggap fizikal. Macam kita ni dianggap face to face di dalam sistem. Okey. Jadi kita akan jumpa pelajar mengikut lantikan, ya. Ada yang 10 jam, ada yang 11 jam, ikut surat lantikan. Jadi learning time untuk pelajar di sini, di tajuk-tajuk ni, saya rasa kalau tak sama tepat pun 1.1 ni, tetapi tuan-tuan tahu bahawa berdasarkan perjumpaan itulah yang kita dilantik sebagai seminar facilitator untuk dihabiskan bagaimana kaedahnya. Okey. Tapi yang penting sekali bagi learning facilitator yang kita bayar berdasarkan kepada bilangan pelajar, topik baru mingguan, secara online yang tidak secara sinkronis, ya. Yang boleh jadilah dapat sinkronis tak sinkronis ke, maknanya
yang itu Dr. Zainuddin. Dr. Zainuddin dia istilahkan sebagai independent guided learning. Guided independent learning, itulah lebih kurang. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang peranan learning facilitator LF tu setiap minggu yang 14 minggu tu dia besar kerana dia perlu guide student untuk belajar. Guide sama ada bagi nota, guide sama ada bagi soalan untuk pelajar cari jawapan. Kerana waktu dia belajar ni sebenarnya yang sendiri ni lebih banyak berbanding dengan waktu yang kita ajar secara live. Jadi sebab itu LF kat sini kita wajibkan tiap minggu mesti ada topik baru bagi memastikan pelajar-pelajar kita belajar mengikut student learning time yang telah ditentukan. Kalau nanti kita tidak ada aktiviti di dalam U-Future, tak ada soalan, mungkin soalan pelajar kena jawab dan sebagainya, yang tu kita kata ini 2 jam boleh belajar, ini sejam boleh belajar, ini 3 jam boleh belajar. Kita boleh agaklah begitu. Jadi apabila diaudit nanti kita tengok bahawa memang ada guided non face to face ini. Dan bakinya adalah assessment yang perlu dibuat. Macam contoh yang saya bagi ni, dia tidak ada final exam. Kalau ada final exam dia adalah di bawah ni. Dan akhirnya total learning time dia adalah kalau 3 hour 120 jam lah. Okey, jadi saya nak bagi gambaran ini supaya semua pensyarah dia tahu bahawa kenapa dia perlu beri soalan atau nota atau apa-apa bahan kepada pelajar di dalam U-Future pada tiap-tiap minggu, kerana inilah yang mereka perlu belajar. Kalau kita tak bagi guide untuk dia belajar, dia pun tak tahu apa dia belajar. Sebab kadang-kadang bila kita tanya pensyarah kenapa tak masuk, bila masuk student tak ada. Dia kata, kemudian bila tanya student kenapa tak masuk, bila masuk student pensyarah tak tanya. Jadi masing-masing apa orang kata, antara telur dengan ayam dulu, tak apalah yang tu. Jadi maknanya kita sebagai pensyarah, kita bagilah guide kepada dia untuk dia belajar. Itu berkenaan dengan student learning time. Okey. Tugas dan tanggungjawab seminar facilitator. Yang ini kalau tak dengar apa yang saya bagi, kalau tak jelas, boleh baca nanti di dalam tugas. Satu, mengendalikan seminar mengikut silibus dan jadual. Semesta ni ODL secara live menggunakan apa-apa platform. Kita tidak hadkan kepada U-Future ataupun Meet atau apalah. Tidak masalah yang itu. Cuma saya juga nak maklumkan ada beberapa kod kursus yang memang pelajar akan masuk dalam kampus. Jadi yang itu nanti tengok jadual masing-masing, kita boleh tahulah, tanya dengan KPP masing-masing sama ada secara online ataupun secara face to face yang sebenarnya. Tidak memadai kelas secara WhatsApp saja. Maknanya waktu kelas tu dia hantar WhatsApp dengan student, ber-WhatsApp tu dia kata dia dah menjalankan kelas 2 jam. Sebenarnya menulis 2 jam banyak kan. Jadi dia kena buat boleh lah kalau nak WhatsApp apa panggil video, WhatsApp video kan, kalau student dia tak ramai tak masalah lah kalau dia nak buat tu. Tapi maknanya kalau secara WhatsApp dengan tulisan saja tu tidak memadai. Okey. Menggunakan sistem kedatangan dalam U-Future, jadi hanya attendance dalam U-Future saja yang kita terima. Kalau pelajar datang ke dalam kelas pun yang secara face to face tu, suruh pelajar isi attendance tu dekat dalam U-Future. Itu lebih mudah. Okey. Tanggungjawab seminar facilitator juga memberi kerja khusus dan membuat penilaian, membuat soalan ujian, menjalankan dan menilai, memaklumkan markah kerja khusus kepada pelajar. Ini masih banyak lagi Di dalam U-Future kita tengok ramai pensyarah yang tak bagi kerja khusus kepada pelajar.
kesan dia satu daripadanya pada semesta ini ada setakat ini 11 kesilapan pensyarah. Saya sebenarnya mengidamkan 0 kesilapan. Setakat ini kita dah dapat menepati 11 kesalahan pensyarah di mana markah kerja khusus tidak diberikan di dalam RES yang menyebabkan silap pemberian markah. Jadi bila silap pemberian markah, tuan-tuan akan dapat satu amaran yang tertentu kerana kita diarahkan oleh Senat untuk mengambil tindakan terhadap kesalahan-kesalahan itu. Kita tak nak ambil tindakan, tapi kena ambil kerana arahan Senat dia nak tengok minit mesyuarat ke apa ke tentang tindakan yang diambil. Ya. Jadi pastikan kita siapkan kerja khusus pelajar, markah kerja khusus pelajar, maklum keadaan mereka. Jadi kalau ada tertinggal, pelajar boleh maklum mana saya punya, kan? Itu mengurangkan. Harapnya tak ada kesalahan lagi pada semester hadapan. Menyediakan soalan akhir dan jawapan jika perlu. Yang ni seandainya kod itu sudah tidak ada di sepenuh masa. Ya. Tapi kita akan bayar lain. Mengawal peperiksaan akhir di ISEP semester ni saya dimaklumkan akan ada peperiksaan secara face to face. Jadi kemungkinan anda juga diminta untuk mengawal peperiksaan. Walaupun mungkin anda kata saya punya paper tak ada final. Tapi bila diarahkan untuk mengawaskan, mengawaslah. Ya. Memeriksa dan menghantar kertajawapan dalam tempoh yang ditetapkan. Memang dalam tempoh yang ditetapkan. Tapi janganlah tarikh akhir, katakan 1 hari bulan pukul 12 malam, dihantar pukul 11.30 malam. Ya. Hantar 11.30 malam memang tak salah, tetapi kalau salah tak boleh dibetulkan kerana tak sempat nak buat semakan. Ya. Tapi ya saya terima kasih juga atas kesubuhan untuk menyiapkan pada pukul 9 malam hari terakhir itu. Tapi mana yang boleh siapkan lebih awal, harapnya disiapkan lebih awal. Ya. Dalam tempoh yang ditetapkan lagi lah. Yang tu kan. Menguruskan markah pelajar dan menyerahkan kepada ISEP. Maknanya kita juga sudah ada sistem i-exam. Ya. I-exam ke e-exam. Ya. Jadi maknanya upload-upload di situ juga sebagai satu bentuk penyerahan yang kita terima setakat ini. Ya. Kecuali nanti fizikal kita tengok. Membuat tuntutan mengikut tarikh ditentukan. Saya memang mengharapkan kepada semua pensyarah untuk membuat tuntutan setiap bulan. Ya, buat tuntutan setiap bulan. Saya dah menjelaskan banyak kali, tetapi ada juga yang yalah nak kumpul. Akhirnya saya buat contoh ya. Walaupun nilai ini tidaklah okey, saya dimaklumkan oleh urus dia Webex tak boleh lebih 200. Mungkin ada yang tak dapat ya. Jadi kita tengok nanti ya. Sama ada Webex kita ni ada masalah, tapi tak apalah, dah ada 200 orang tu, yang lain tu nanti maklumkan dekat kawan-kawan yang lain ya. Kita minta maaf dan kita pun tidak ready untuk apa nama, kita tidak ready untuk YouTube sebenarnya sebab kita menjangkakan boleh 1000. Okey, tapi tak apalah. Nanti mungkin rakaman ini boleh ditengok ya. Okey. Okey, sebenarnya slide ni kalau dibaca Cik Nurizal, slide ni kalau baca surat tawaran sebenarnya ada. Ada dalam surat tawaran sebenarnya. Okey. Tak apa. Saya buat contoh ya. Katakan bulan 1 baru ni tak ramai yang buat. Bulan 2 tak ramai. Tak ramai itu maksud saya ada yang menunggu untuk buat sekaligus. Jadi kita membayar kurang begitulah. Tetapi baru ni bulan 3 kita terpaksa bayar ya. Kerana dikumpul dekat situ, ini menyebabkan akaun terperanjat. Saya istilahkan akaun terperanjat, satu daripadanya kerja terperanjat, banyak sangat yang perlu diluluskan pada bulan itu. Yang kedua, bila nilai-nilainya besar, lebih detail lagi semakan-semakan yang dilakukan ya. Jadi saya harap sangat ya supaya tuntutan itu mengikut tarikh yang ditentukan ya. Okey.
tugas learning facilitator. Saya dah tunjuk tadi SLT tadi supaya learning facilitator tadi nampak ya. Menguruskan group announcement, memastikan pelajar mempunyai maklumat yang terkini. Ya. Maknanya di dalam U-Future tu pastikan kita membuat naik bahan pembelajaran untuk mereka. Kita juga menguruskan iDiscuss, memastikan soalan pelajar dijawab dengan jelas dalam tempoh 24 jam. Ya. Jadi maknanya kena selalu buka iDiscuss itu, tengok kenaan dengan soalan-soalan pelajar yang perlu dijawab lah, ya, yang perlu dijawab. Ya. Kemudian mengelola perbincangan dengan pelajar di dalam iDiscuss dengan membuat 15 posting sebulan, termasuk satu topik baru pada setiap minggu wajib berdasarkan 14 minggu yang ditentukan. Ya. Okey. Ini adalah jadual minggu wajib kita pada semester ini. Ya. Okey, ini saya jelaskan betul-betul ya, jangan keliru nanti ya. Untuk minggu depan ni bukan minggu wajib. Tapi siapa yang telah menerima tawaran, kita dah dapat surat tawaran, dia dah klik terima, insya-Allah dia dah boleh masuk. Tetapi tidak wajib. Kerana pelantikan kita akan dibayar untuk 4 bulan dalam satu semester. Jadi bulan Mac tu belum masuk penyerahan. Tapi kalau dah nak sembang-sembang dengan pelajar, ya, bagi mereka yang telah menerima surat tawaran. Kita wajibkan bulan April 4 topik berdasarkan kepada minggu ni ya. Tarikh mula minggu, tarikh akhir minggu. So kita ada 4 kali. Okey. Tetapi tuan-tuan, kiraan 15 posting itu dikira dari 1 hari bulan 4 sehingga 30 hari bulan 4. Ya. Okey, untuk bulan 5 kita ada 3 minggu yang wajib. Tetapi kiraan posting itu dikira dari 1 hari bulan 5, walaupun 1 hari bulan 5 itu kalau tuan-tuan buat topik baru, itu dianggap dapat melepaskan kewajipan pada minggu itu, tetapi bilangan postingnya dia akan pergi kepada bulan 5. Okey ya. Itu sistem kita dia boleh detect begitu. Dan kalau tak silap saya, tuan-tuan akan jumpa nanti untuk sepenuh masa bulan Jun minggu pertama ni pelajar full time dia cuti. Jadi kita ganti yang kita tidak wajib dalam bulan 3 kepada 30 bulan 5 hingga 5 bulan 6. Kalau dalam sistem U-Future, tuan-tuan akan nampak nanti nama dia minggu PJJ. Kerana kalau kita diaudit, kita akan cukup 14 minggu di dalam masa 4 bulan ini. Ya. Walaupun kita tak ubahlah dalam sistem tu kita kena ikut full time, tapi akan ada minggu PJJ. Ya. Dan ini adalah tarikh-tarikh yang wajib kita buat topik yang baru. Ya, saya rasa semua jelas. Ya. Okey. Memastikan setiap pelajar sentiasa mengambil perhatian mengenai tugas dan kehendak khusus tersebut. Ya. Tolong pastikan pelajar buat tugasan. Kalau pelajar memang tak buat tugasan, contohnya di hujung semester nanti, bila kita isi markah tu kan, tolong buat semakan, ya, kalau tugasan tu kosong, kita call pelajar, call bukan nak suruh dia hantar lagi kalau tarikh dah habis. Call nak confirm dia, tugasan ni awak buat ke tak? Kalau dia kata saya memang tak buat, nak bagi kosong bagilah kosong. Tak ada masalah yang tu, saya bukan nak suruh bagi markah. Tetapi banyak kesilapan yang berlaku adalah bila pelajar kata saya buat tugasan tu, mana markah saya? Itu masalah. Ya, sebab tu kalau katakan yang tak ada final exam kan, tapi kita ada exam tertentulah, tarikh tertentu. Kalau memang dah tak nak bagilah, tak boleh lah nak buat. Ujian ni memang dah tak boleh. Tengok markah dia tak ada. Tolong call dia, awak memang tak ambil kan hari tu exam ni? Okey, memang tak ambil. Okey, itu je. Kan?
Jadi dia tak berlakulah kesilapan kita dalam IRES tu. Ya. Jadi yang tu saya harap dapat perhatian. Walaupun orang kata nak tambah kerja pula, nak telefon student apa semua. Tapi apabila kita lebih berhati-hati, tidak silap, ya, insya-Allah kita boleh belajar lagi. Tapi bila kita silap yang itu, dah kena rehat setahun, kena rehat. Ya, kali kedua kena rehat panjang lagi. Kali ketiga kan dah bertahun-tahun pula tak boleh ngajar. Ya, jadi kita tak naklah macam tu. Kalau boleh kita nak bagi siapa yang performan bagus, kalau boleh kita nak kekalkan terus pada semester-semester yang akan datang, ya. Okey, membuat soalan memeriksa dan memberi markah kepada latihan dan tugasan pelajar dalam YouFuture, ya. Ini kita buat. Memaparkan markah penilaian berterusan 2 minggu sebelum tarikh peperiksaan akhir bermula, kita kena bagi, dan menguruskan CDL, CQI. Okey, untuk makluman semua, saya tak pasti CEO dah sign belum surat minta kepada semua pensyarah semester lepas untuk mengisi CDL yang sistem telah dibuka, kalau tak silap saya 10 hari bulan itu, ya, ataupun kalau tak silap saya 10 bulan dah buka itu, ya, sehingga saya lupalah tarikhnya. Berapa hari bulan ya tarikh? Ingat tak? 30 ke? Okey, nanti tengok surat ya. Sebab benda tu sekejap je. Tuan-tuan buat lepas taklimat saya buka balik dalam YouFuture yang semester lepas punya. Minta tolong buat CDL CPI itu ya, untuk diisi, ya. Menghadiri dan mengambil bahagian dalam mesyuarat bengkel seperti yang dikenakan kalau kita ada buat taklimat dan sebagainya. Okay. Okey, peraturan dan kaedah membuat tuntutan syarat sambilan atau semua pesyarat sambilan ASEP boleh membuat bayaran melalui sistem e-claim. Okey, semua dah tahu dah. Yang lama semua dah tahu, yang tak tahu kalau tak jumpa yang ni pergi laman web ASEP dekat staff dan akan jumpa ya e-claim, ya, sistem e-claim. Tuntutan dihantar setiap bulan mengikut tarikh yang ditetapkan, ya. Rujuk payment schedule ya, dekat dalam tu ada tarikh-tarikh bila tuntutan itu boleh dibuat dan bila bayaran akan dibuat, ya. Diwajibkan melampirkan senarai kehadiran yang diambil di dalam sistem YouFuture yang telah di-verify mengikut tarikh, program, kod khusus setiap kali membuat tuntutan. Maknanya pelajar mestilah hadir, barulah kita boleh verify. Ada juga pelajarnya langsung tak isi attendance, dia verify semua. Jadi tak boleh. Dia sekurang-kurangnya pelajar mesti ada yang datang, yang lain kita tolong tandakan tak apa. Ya. Jadi kalau pelajar langsung tak isi, kecuali lah tarikh tertentu yang memang sistem kita down ke apa ke, yang tu bolehlah lepaskan. Tapi mesti pelajar kena isi, ya. Dan juga kita verify mengatakan bahawa kita telah membuat kelas itu dan mengesahkan kehadiran pelajar, sama ada yang mereka tanda itu kita sahkan ataupun yang mereka tak tanda kerana dia hadir dengan makluman, kita boleh tolong sahkan, ya. Memberikan maklumat yang lengkap dan tepat seperti mana yang dikenakan dalam sistem, ya. Maknanya kita kena isi tarikh dan sebagainya tu kena diisi dengan, ya. Pada semester ini, oleh kerana di dalam sistem iCrash, kita tak boleh nak buat macam jadual lama. Kalau dulu 8.30, 10.30, 10.45, 12.45. Dalam iCrash tak boleh. Dalam iCrash yang boleh 8.30, 10.30, 10.30, 12.30. Ataupun 8.30, 10.30, 11, 1. Ya. Jadi kita tak boleh buat macam tu sebahagiannya. Sebahagiannya jadual kita tu terpaksa dibuat 8.11, 11, 1 gitu kan. Yang ini nanti kita tengok ya. Seandainya ada masalah lagi bila anda buat pukul 8 hingga 11, 11 hingga 1, 11 tu dianggap bertindan, yang tu tuan-tuan kena bagi tahu. Sebab kita nak betulkan sistem tu. Kalau dianggap sebagai masa tu bertindan, ya. Okay. Kemudian kadar bayaran learning facilitator pada setiap bulan adalah jumlah layak bayar
per jumlah minggu wajib topik baru kali RM11 bagi seorang pelajar. Ya. Saya harap ni jelas. Ya. Maknanya kalau tadi ada 4 kali kita wajib buka topik, kita buka 3 je, kita hanya akan dibayar 3/4 kali dengan RM11 kali dengan bilangan pelajar. Ya. Kalau kita ada 3 minggu dalam bulan itu, kita tak buat satu, kita hanya akan dibayar 2/3 daripada nilai yang sepatutnya kita terima, kerana kita tak buat kerja kan. Dalam minggu ni kita dianggap tidak membuat kerja lah. Ya. Okay. Kita tak buat kerja, tak dapatlah. Ya. Okay. Untuk exam, ya, lampirkan soft copy assessment mark bagi tugasan memeriksa, bagi tuntutan memeriksa tugasan pelajar, projek, kan. Lampirkan soft copy final exam bagi yang ada peperiksaan. Persyarat ikut merujuk pemakluman yang dipaparkan dalam sistem iklim dari semasa ke semasa. Ya. Bila nak buat claim tu, dekat atas tu ada announcement kita buat, ya. Jadi jangan tak pandang lah, kena pandang. Ya. Tuntutan yang tidak diisi dengan sempurna dan lengkap akan ditolak. Ya. Itu yang kadang-kadang ada juga yang telefon saya, Ustaz dah berapa kali hantar ni, kenapa dia tolak? Mungkin satu daripadanya bilangan tugasan yang kita tuntut tak sama dengan bilangan tugasan yang dibuat oleh pelajar. Sama ada lebih ataupun kurang, kita nak bilangan tu tepat. Walaupun saya cakap juga, kalau dia tuntut sikit tak boleh ke kita sahkan aja? Oh tak boleh, kerana itu tak bertepatan dengan dokumen, katanya. Saya kata memang tak bertepatan. Mungkin ada yang nak bagi sedekah je, dia tuntut sikit, oh tak boleh. Ya, dia kena tepat. Ya. Okey. Kalau lebih tak apa, kita tak bayar lah kan. Tapi bila kurang kita kata, dah dia minta kurang, tak boleh. Ya. Ada juga persyarat yang saya kata bila tolak, saya memang tak nak claim yang tu, kata dia. Tak apa, tak boleh, kena juga kira. Ya. Kalau tak nak claim, semua tak claim nanti. Ya. Okey. Isu seminar facilitator dan learning facilitator. Ya. Yang pertama, mengubah tarikh seminar. Kita tak galakkan. Ya. Kalau boleh jangan ganti tarikh seminar, terutamanya yang student kena datang ke kampus. Ya. Kerana pelajar kita ni bukan duduk dekat. Pelajar kita banyak duduk jauh-jauh, bila kita ganti tarikh seminar masalah. Ya, tiket dah beli dan sebagainya. Ya. Saya galakkan supaya ganti pencara lain. Kalau kita tak boleh. Ya. Kalau tak boleh sangatlah last minute, tiba-tiba kematian ke tu cerita lain lah. Ya. Itu keadaan emergency kan. Ketah kerja aktiviti belajar, ya. Kalau mana-mana kelas yang perlu buat aktiviti sulam ke apalah, ya, perlu dihantar 3 hari sebelum mesyuarat tabung tapar. Ya. Jadi maknanya kita punya tabung tapar yang pertama berapa bulan, ya? Mana staf saya ni semua tak bersuara ni. Saya lupa tarikhnya, tapi bulan 4. Bulan puasa kita akan mesyuarat. Jadi maknanya kalau nak buat lepas raya, harapnya kelas pertama tu dah bincang dengan pelajar untuk buat ketah kerja untuk dihantar, ya, bagi membolehkan diluluskan aktiviti pelajar itu. Ya. Pelajar perlu bentang ketah kerja. Ya. Pensyarah diminta memberi nasihat dan panduan yang tepat. Sebenarnya kalau pensyarah ada lah, tengok pelajar-pelajar ni bentang, dia kadang-kadang tak tahu apa dia bentang. Yang dibentang tu kadang-kadang kita kata, ni pensyarah ni tengok tak ketah kerja ni, dia ajak ke tidak, macam mana nak buat ketah kerja dengan panduan yang betul. Dia kadang-kadang dia jadi macam nak pergi ceramah pun, ya. Bukan nak bentang ketah kerja, ya. Jadi ketah kerja perlu betul, tepat, ya, dipandu betul lah pelajar-pelajarnya dalam membuat ketah kerja, ya. Kemudian satu lagi saya mengharapkan supaya kita fleksibel terhadap masa tugasan dan ujian pelajar. Bukan fleksibel bagi markah. Markah saya tak nak fleksibel. Saya nak markah yang tepat. Saya nak pensyarah ada amanah ilmu. Ada amanah ilmu maknanya dia layak dapat A, kita bagi A. Dia tak layak lulus, kita tak bagi lulus. Amanah ilmu tu kita kena jaga. Tapi kita ajarlah supaya dia lulus. Ya? Kita ajar dia supaya dia lulus. Tapi dari sudut masa tugasan,
ya. Kalau kita boleh bagi ruang sikit lah, ya. Bagilah dulu had masa awal, ya. Kita bagi tugasan tu sebulan je dulu, tak boleh siap, kita bagi tempoh sikit, ya. Belajar. Bagi masa yang agak fleksibel, ya. Kita belajar. Ya, begitu juga dengan ujian yang boleh fleksibel, kita fleksibel lah, ya. Harapnya agak fleksibel, ya. Ya, saya dapat maklumat. Masuk. Nanti hujung kita bagi. Okey, kemudian sebahagian daripada pensyarah, saya dimaklumkan CEO baru sampai dan dia dah ada dalam sistem. Saya rasa saya nak tanya Prof dulu, kalau Prof ada tugasan lain saya nak bagi laluan kat Prof dulu ataupun nak tunggu saya habis dulu. Kalau Ustaz boleh bagi laluan pada saya lagi bagus. Okey. Saya bagi laluan dulu kepada Prof untuk okey, silakan Prof. Untuk makluman Prof, sistem Webex kita hari ini cuma boleh menampung 200 je Prof. Saya pun tak pasti kenapa. Okey Prof, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nampak kan sebab saya tak nampak kamera sekejap Prof, saya baru dah tutup. Minta maaf lah sebab saya tadi ada program di Skinchan bersama dengan warga ISAP tadi. Mulanya saya berjanji, saya kata okey untuk bersama pensyarah semua. Tapi waktu tu dah bimbang, dah masa dah begitu suntuk, kerja tak selesai lagi di situ, takut tak sempat. Tapi walau macam mana pun, alhamdulillah kita rush tadi sampai juga pada pukul 2.50. Kita cuba masuk, kemudian Webex pula dia kata dah full. Kan? So itu je lah, saya mohon maaf lah atas kelewatan saya tu. Okey, terima kasih Yang Berusaha Pengarah Jawatan Pelajaran Jarak Jauh Ustaz Zawawi Tamiyati, dan juga yang saya hormati semua ketua-ketua pusat pengajian dan juga koordinator-koordinator di ISAP, di samping semua barisan warga kerja Jabatan Pembelajaran Jarak Jauh, dan juga tidak lupa orang penting kita di sini iaitu pensyarah-pensyarah yang bersama yang membantu menjadikan apa ISAP itu pada hari ini. Jadi kami mengucapkan jutaan terima kasih kerana masih bersama dengan kami dari ISAP bagi untuk meneruskan agenda pendidikan pembelajaran jarak jauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya percaya bahawa ini kali pertama saya rasalah sebagai CEO berjumpa di dalam platform Maya ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya maka dapatlah kita bersama di dalam keadaan yang sebegini, maklumlah dengan COVID dan sebagainya. Tapi insyaAllah kalau diizinkan satu hari nanti mungkin kita dapat berjumpa secara bersemuka nanti insyaAllah. Jadi di sini juga saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua warga kerja pembelajaran Jabatan Pembelajaran Jarak Jauh kerana salah satu inisiatif menganjurkan program ini yang saya percaya amat penting bahawa untuk kita mengatasi segala masalah-masalah komunikasi. Maklumlah pada hari ini berbagai cabaran yang kita hadapi, cara kita melaksanakan pembelajaran teaching and learning dah bukan macam biasa sebelum ini. Jadi kemungkinan tidak jelas itu kemungkinan berlaku. Jadi dengan adanya taklimat pada hari ini, insyaAllah kita akan dapat menyelesaikan segala perkara tersebut dan mohon maklumkan dan tanyalah pada ISAP nanti. Untuk makluman semua, walaupun ISAP telah bertukar nama lebih sedikit 2 tahun dan untuk makluman semua pensyarah-pensyarah kita yang saya dimaklumkan melebihi 1,111 semuanya, dan kita telah berjaya menempa pelbagai kejayaan sehingga pada hari ini. Kejayaan kita bukanlah setakat meningkatkan jumlah pelajar EPJJ,
tetapi kejayaan kita di dalam produk-produk yang lain. Contohnya produk-produk kita ada di luar negara, kita punya ada short courses, dan sekarang ni kita mempelopori MOOC, kita mempelopori micro credential, dan juga kita mempelopori upskilling, reskilling, short courses, leadership training dan sebagainya. Dan walau bagaimanapun program pengajian paruh masa dan IPJJ juga adalah sebagai penyumbang terbesar untuk kejayaan ISAP pada hari ini. Jadi di sini setakat ini kita sudah ada lebih daripada 11,000 pelajar dan jumlah pensyarah tadi yang saya sebut tadi 111 pensyarah, ya, dan kemungkinan akan bertambah lagi apabila program kita akan mula diperkenalkan. Masa 2 tahun yang lepas, untuk makluman semua, program kita yang kita tawarkan hanya di dalam lingkungan 36 hingga 40 program. Tetapi pada hari ini, kita telah mendapat kebenaran untuk melaksanakan lebih 150 program, tetapi untuk yang semester kali ini, persediaan kita hanya mampu untuk melaksanakan 90 program secara keseluruhan. Sebab ini adalah saya percaya satu kejayaan yang besar untuk kita semua di UiTM ini dan juga di ISAP, di mana for the past so many years program kita hanyalah 36 sahaja. Dah 20-30 tahun program kita sebanyak itu, tetapi hari ini kita dalam 2 tahun setengah dengan sokongan fakulti terutamanya, dan kita telah dapat meningkatkan program ini melebihi 90 program. Apa yang patut kita raikan iaitu kita memberi peluang dan ruang kepada ramai lagi mereka yang ingin melanjutkan pelajaran di dalam pelbagai bidang. Ini adalah sebenarnya kejayaan yang di mana bantuan sumbangan kita kepada orang ramai yang ingin meneruskan pengajian. Okey, walau bagaimanapun dengan adanya pelbagai program, tetapi kita harus menekankan dari segi aspek kualiti. Ya, di mana kualiti ini amat penting bahawa ianya saya percaya harus menepati segala bentuk piawaian dan juga harus memenuhi keperluan dan kehendak majikan, terutama di industri di peringkat industri. Jadi di sinilah kita bertanggungjawab untuk memastikan bahawa aspirasi tersebut dicapai. Sebab ianya bukan memberikan refleksi atau reflection kepada ISAP, tetapi ianya memberi reflection yang positif kepada UiTM secara keseluruhannya. So jadi oleh yang demikian, kualiti program yang kita perlu hasilkan perlulah mencerminkan keunggulan dan juga mestilah setanding dengan masa dan wang ringgit yang telah mereka belanjakan. Jadi bagi memastikan kualiti dan tahap pengajian serta kepemikiran pada peringkat ijazah, mesti benar-benar harus melihat kepada aspek kompetensinya, dan juga mesti juga pelajar-pelajar kita mesti memiliki pemikiran yang kreatif dan juga tidak lupa berinovasi dan juga bermotivasi tinggi. Jadi di sini saya ingin menyarankan kepada semua pensyarah segala jasa dan sumbangan saudara-saudari, tuan-tuan dan puan sekalian memang amat kita hargai, terutama di UiTM ni memang kita amat bahagia sungguh. Dan janganlah jadi, walaupun ada juga yang untuk mengajar sebagai salah satu pendapatan tambahan, alternatif tambahan untuk menampung sara hidup dan sebagainya, tetapi objektif utama kita adalah untuk mendidik dan juga memastikan keluaran kerajuan kita yang terbaik. Jadi sebagai menyahut cabaran ini, maka ada menjadi tanggungjawab kita lah, iaitu untuk mengenal pasti keperluan yang saya sebutkan tadi on industri tadi, serta sektor memahami apa yang diperlukan oleh sektor pekerjaan di negara kita. Jadi ada tanggungjawab supaya pelajar-pelajar kita menjadi rebutan majikan. Dan pada hari ini saya ingin kongsikan sedikit
Setiap hari saya akan menerima permohonan daripada pelajar-pelajar separuh masa untuk menukar mod menjadi pelajar separuh masa. Kenapa menjadi sebegitu? Dia menjadi sebegitu disebabkan pelajar-pelajar ini bukan seperti pelajar-pelajar masa zaman saya dahulu ataupun zaman masa tuan-tuan dan puan dahulu. Mereka tahu apa yang mereka nak dan mereka tahu jaminan hidup itu adalah amat penting. Jadi mereka harus mendapatkan pekerjaan dan pekerjaan ini tidak boleh dilepaskan, kalau tidak akan direbut. So tetapi buat masa yang sama mereka nak teruskan pembelajaran, belajar. Ya, jadi inilah trendnya sekarang. Dan in fact malah kita telah berbincang di peringkat pengurusan tertinggi di universiti, memang sekarang ini kita kena fleksibel dan juga kena fluid di dalam menerima request-request yang sebegini. Seterusnya, jabatan pembelajar jarak jauh juga kita di sini bertindak sebagai penjelaras akademik, terutama untuk bakal-bakal graduan ini. Daripada mereka mendaftar macam ini, mereka telah mendaftar beberapa pilihan lepas dan di samping juga harus mempraktikkan amalan-amalan good practice dalam prosedur kerja mereka. So warga kerja JPJJ juga kita haruslah, pada saya perlu memberikan perkhidmatan terbaik. Counter service harus terbaik. You have to say all the good things, nice thing, walaupun di dalam under very stressful situation. So kita itu anggaplah itu sebagai satu cabaran yang harus diatasi dengan cara yang paling terbaik. Hadirin dan hadirat, tuan-tuan puan yang saya hormati sekalian, walaupun dengan perintah kawalan pergerakan kita masih lagi dilaksanakan, walaupun keadaan suasana itu berbeza antara dalam keadaan masa ke semasa berdasarkan arahan daripada kerajaan, kaedah pembelajaran dia akan mengefek sedikit sebanyak kaedah pembelajaran. Ya, contohnya apabila pelajar masuk jadi pelbagai mesej yang telah diterjemahkan, bagaimanakah keadaan classroom, teaching and learning bagaimana. Ya, malah ia pun agak very confusing among some of the lecturer juga. Ya, jadi kita tidaklah terkejut kalau pelajar sendiri confused. Ya, so jadi walaupun bagaimanapun di sini dengan COVID-19 masih lagi menurun, makin meningkat juga. So kaedah pembelajaran secara talian saya percaya masih lagi menjadi satu keperluan. Dan pengajaran dan pembelajaran secara talian ataupun e-learning atau e-pembelajaran sebenarnya janganlah lagi dianggap sebagai satu benda yang baru atau benda yang asing. Sebab ianya telah menjadi falsafah kita sekarang ni di universiti. Iaitu contohnya cybergogy. Ya, malah untuk makluman semua, hari Isnin ini saya telah diminta oleh Nak Chancellor untuk bersama beberapa dekan untuk menerajui falsafah konsep virtual university. Ya, di mana satu kertas kerja, satu kertas dasar akan disediakan bahawa virtual university ini bagaimana bentuknya dan bagaimana untuk dilaksanakan. So ini juga akan menjadi perubahan dari segi lanskap pembelajaran kita dalam masa terdekat ini. Just to inform kepada semua yang hadir pada petang ini. Dan juga generasi hari ini juga selain daripada saya sebut tadi melihat pada cybergogy punya falsafah, tetapi juga kita harus melihat kepada konsep yang dinamakan heutagogy, iaitu pembelajaran kendiri dan juga pendidikan secara apa yang dinamakan paragogy contohnya, iaitu pembelajaran berorientasikan rakan sebaya. Maksudnya mereka belajar sesama mereka. Ini adalah satu kaedah yang sedang mula menurun bukan sahaja di negara kita tetapi di negara barat disebabkan COVID-19 ini. Jadi pensyarah perlulah menguasai kemahiran teknologi digital. We cannot run away pada kemahiran teknologi digital ini. Dan kita haruslah tambah baik skill-skill tersebut. Lantaran itu, saya percaya pensyarah semua perlulah bergerak seiring menerusi kursus terbuka besar-besaran secara dalam talian.
ataupun based on massive open online courses semua, dan ke arah lagi proses pengajaran berlaku tanpa sepadan ini. Jadi di sini ISAP ada bertanggungjawab, kita akan memastikan bahawa upon request masing-masing untuk meningkatkan keupayaan skill dari segi ini, dan ISAP akan sentiasa membantu untuk memastikan semua pensyarah kita berada di dalam keadaan bersedia dan juga memiliki knowledge, pengetahuan yang sewajar dan sepatutnya. Jadi untuk sesi kemasukan Mac 2022 ini, saya telah dimaklumkan ISAP masih lagi kita menggunakan kaedah pengajaran pembelajaran, terutama secara talian melalui sistem UFuture ini. UFuture pun baru saja kita create 2 tahun yang lepas, dan malah untuk makluman, UFuture juga telah banyak membantu menyelesaikan, kalau tidak menyelesaikan, mengurangkan cabaran-cabaran yang kita hadapi menerusi akibat COVID-19 ini. Dan untuk makluman semua, kita telah di benchmark oleh banyak universiti sekarang ini. In fact, next week also we'll be meeting couple of them daripada universiti untuk mempelajari bagaimana kita dapat menerajui aspek on teknologi menerusi UFuture ini. They want to learn. Dan malah universiti-universiti lain, kementerian telah meminta untuk diadakan sistem yang begini. Tetapi sekarang ini mereka akhirnya akan melihat pada sistem kita, dan ini saya percaya harus kita banggakanlah dengan keupayaan-keupayaan orang-orang kita di UiTM ini yang dapat menyelesaikan segala masalah programming dan at the end meet the requirement untuk pembelajaran secara maya ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, di sini saya mengambil kesempatan juga melalui talimat saya hajat pada Ustaz tadi untuk menyeru pada semua pensyarah lah, sama-sama kita mengambil tanggungjawab yang telah diamanahkan pada kita semua sebagai seorang pensyarah, dan kita tahu bahawa pensyarah kita semua ada amat berkemahiran tinggi, berpengetahuan tinggi. Jadi semoga ini akan dapat kita capai sejajar dengan, insyaAllah, dengan apa yang telah dikariskan di dalam matlamat pengajaran negara, iaitu apa yang telah disebut melahirkan insan yang seimbang, yang harmonis, berilmu dan juga berhalak mulia. Ya. So jadi kita sebagai seorang pensyarah, bukan saja saya mengingati kepada rakan-rakan pensyarah semua, tetapi kepada saya juga sendiri, bahawa kita semua kena perlu peka dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan berusaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan agar ilmu yang kita perolehi itu selaras dengan keperluan semasa dan masa hadapan. Seperti apa yang telah saya janjikan tadi, kita akan membuka ruang untuk training, reskilling, upskilling pensyarah untuk to address masalah-masalah berkaitan tentang pembelajaran secara talian ini. Jadi jika pensyarah tidak melakukan, maklumlah tak ada melakukan secara sebarang pembaharuan terhadap pengajaran, pelajar-pelajar kita pada hari ini jangan main. Mereka akan viralkan, mereka akan mensoalkan kaedah-kaedah yang digunakan. We need to be seen ahead of the student. Kan? Jangan student tu kelihatan ahead daripada kita, tapi ada juga student tu ahead pada kita. Ya, tapi we need to prove and show them that we are more knowledgeable, and then kita lebih berpengetahuan daripada mereka. Dengan itulah mereka ingin belajar dengan kita. Jadi di sini saya tidak mahu lagi mengambil masa yang lama, yang panjang, sebab talimat ini akan diteruskan lagi. Saya percaya, saya mengharapkan sebagai CEO di ISAP yang mengawal selia keperluan-keperluan pembelajaran sepanjang hayat di universiti ini. Bukan itu sahaja, banyak dah lagi yang telah ditindikkan kepada kita di ISAP. Kita akan mencapai lagi satu tahap yang lebih tinggi. Malah kerjaan kita tadi pun dah proven, dah be recognized. Kita punya ketua ICT kita semalam pun telah mendapat anugerah akademik negara malam tadi. Dia semuanya menggunakan atas platform, menggunakan platform UFuture. Ini sebenarnya ada pengiktirafan kita. Jadi di sinilah
walaupun pengacara kita mereka datang daripada fakulti, tetapi apabila mereka berada di ISAP, di mana ISAP juga boleh dijadikan sebagai platform untuk lonjakan kejayaan kita sebagai ahli akademik yang tersohor pada hari ini atau pada masa yang akan datang. Ya, so jadi saya macam saya sebut tadi, saya tidak mahu lagi bercakap lebih lama. Sekarang ni saya ingin serahkan kepada Ustaz bagi meneruskan. Sorry Ustaz sebab saya hijack Ustaz secara rancak bercakap tadi. Ya, jadi saya kata sekadar itu saja dan di sini saya ingin ucapkan selamat menyambut Ramadan dan selamat berpuasa kepada semua. InsyaAllah segala apa-apa masalah terutama COVID ini, stay safe, kita akan dapat atasi bersama. Stay safe to everyone. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Prof atas masa dan juga sungguhannya untuk sampai juga walaupun agak sebenarnya saya pun pelik juga. Baru minggu lepas kita bagi taklimat kepada pelajar muat 500 orang kan kita punya Webex. Jadi bila 200 ni dah tak muat tu yang terpaksa pula guna komputer, KPP dan sebagainya. Mungkinlah kot kalau ada pensyarah-pensyarah kita yang ada ni, kalau ada persoalan ke ataupun nak tanya dengan Prof ni sementara Prof ada sekejap ni kan. Jadi saya rasa saya nak bagi ruang juga kot sikit kalau ada yang Boleh. Ya, silakan kalau ada. Okey, isu-isu yang seterusnya yang ni yang tadi saya kata kurang teliti di segi pemarkahan. Okey. Isu dari sudut tuntutan ya, mengumpul tuntutan hingga hujung semester saya dah sebut tadi ya. Kemudian yang kedua tidak buat tuntutan sehingga sistem tutup. Kita ada tarikh tutup ya. Bila dah exam, kita bagi sebulan untuk buat tuntutan. Selepas tu tuntutan untuk semester tu bukan lebih dari exam, bila result dah keluar. Lepas result keluar, kita bagi sebulan ke sebulan setengah saya tak ingat dari segi tarikh tu, kita akan tutup sistem bayaran semester lepas. Terutamanya apabila semester depan lah. Semester ni memang kita tutup juga tarikh tu. Tapi yang semester depan itu lebih kritikal lagi kerana dia melibatkan penutupan akaun pada bulan 12. Ya? Jadi yang tu saya kena, kita lah. Itu sebab tu kita kata kalau boleh tutuplah tiap-tiap bulan. Kalau tak nanti sebagian pensyarah kena pergi menghadap bendahari UiTM buat alasan kenapa tak buat tuntutan. Yang ni jadi merumitkan keadaan semua lah. Ya. Kemudian attendance tak di-verify, attendance di-verify tapi pelajar tak ada yang hadir. Maklumat tarikh dan masa tak sama yang diisi dengan di dalam attendance. Kemudian LF tak dapat memenuhi topik baru. Ada yang tak cukup 15 pos sebulan. Yang ni tak dapat nak dibantu ya dari segi bayaran tu. Jadi kena dilengkapkan lah ya. Pensyarah tak simpan e-res. Jadi bila kita upload e-res tu, simpanlah. Ya. Jadi menyebabkan kita tak dapat bantu kerana tempoh untuk kita, contohnya macam sekarang ni kan, katakan tuan-tuan nak buat claim marking kan. Staf PJJ ni dah 2 minggu ni dengan pendaftaran, dengan buat jadual, dengan ni student sekarang ni banyak lagi nak minta tambah kredit kerana semester akhir dan sebagainya. Memang diorang sangat pack. Bukan tak nak bantu ya, tapi tak sempat nak bantu ya. Jadi itu kita harapkan tolonglah simpan e-res tu ya, soft copy-nya untuk di-upload dalam sistem e-claim. Yang telah buat semua okey, alhamdulillah, terima kasih ya. Kita pun alhamdulillah lah yang tu, kita bukanlah bila kita kata ni semua kan, tapi ada ya. Attachment e-res mesti dalam bentuk PDF, bukan dalam bentuk Excel. Excel dianggap belum final ya. Dan jumlah tugasan yang dibuat pelajar tak sama dengan tuntutan ni banyak ya. Jadi setiap kolom tu saya harap kita dapat kira berapa ya jumlah yang ada markah yang kita ya. Okey, ini jumlah topik mingguan. Okey, taklimat saya dah habis. Untuk makluman lah ya. Sebagai nilai tambah kepada pengajaran yang diberikan oleh para
para pensyarah, untuk makluman lah, sebelum ini sebahagian pensyarah dia dah tahu bahawa mengajar PJJ boleh masuk dalam MyATP di dalam ruangan workshop. Dalam ruangan workshop. Ini nilai tambah kita mengajar PJJ. Tetapi saya juga dimaklumkan ada fakulti yang tak nak terima atas alasan mengajar PJJ dibayar. Ya. Dalam workshop. Ya, dia dalam kepakaran tak silap saya, dalam ruangan kepakaran ada workshop. Jadi boleh diisi kat situ. Tapi ada juga fakulti yang kata tak terima kerana dibayar. Sebenarnya kepakaran yang lain pun bila buat dengan orang kan, jadi penilai editor jurnal ke, ada juga yang dibayar kan. Tapi itu juga sebagai sumbangan kepakaran. Jadi baru ni saya dah bincang dengan HEA, saya dah minta supaya bila pelantikan daripada ISEP di dalam iCrash, saya minta di-auto kan, sebagaimana jadual kita dalam MyATP dia akan auto kan bilangan kelas kita tu kan. Jadi dalam MyATP saya kata saya minta ni di-autokan ke dalam workshop. Setakat ini pengarah HEA Dr. Suryani dah setuju, tetapi dia kata dari segi sistem belum dapat nak buat lagi. Ya. Jadi kalau itu dah dapat dilakukan, saya rasa ini satu nilai tambah lah kepada semua pensyarah, maknanya telah ada di dalam sistem ATP sebagai ada point lah dekat sana kan. Okey, saya buka ruang untuk sesi kalau ada pertanyaan daripada semua yang dapat masuklah hari ini, silakan. Ataupun semua dah clear? Ke yang dapat masuk semua dah pernah mengajar semester lepas, jadi memang saya rasa tak ada masalah lah. Ini kalau ada yang baru pertama kali, mungkin akan ada persoalan-persoalan. Saya harap kalau yang mungkin malu nak tanya kat sini, kalau ada apa-apa jangan lupa kontak ketua program dan sebagainya supaya tidak ada yang tertinggal. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya ada soalan. Okey. Saya dah bersara dan Okey. saya dah mengajar EPJJ sekian lama. Okey. Jadi bila dah bersara memang tahulah tentang nombor pekerja semua tu. Cuma satu lagi, saya tak dapat akses past semester question sebab saya tak ada Google Gmail UiTM. Dan nak masuk Google Classroom pun tak boleh. Jadi boleh tak buat macam satu semester, each semester saya mohon untuk dapatkan akses, boleh tak? Okey, saya akan usahakan ya Puan Alia, saya akan tengok kat mana yang boleh. Saya tak pasti, sepatutnya lah pada saya apabila kita bagi nombor pekerja yang baru tu, sepahaman saya sepatutnya boleh akses. EQPS semua kan yang you masukkan tu kan. Question last punya question lah dalam EQPS punya sistem kan dekat library tu kan yang you masukkan. Ya betul Ustaz, sebab saya tanya juga pada librarian di UiTM Melaka dan mereka kata tak boleh bagi saya Gmail UiTM sebab itu untuk full time staff sahaja. Jadi saya pun rasa pelik lah. Sebab saya pun dah mengajar UiTM daripada 89. Okey Puan Alia. Saya akan cuba usahakan ya apa yang boleh. Sebab pada saya sepatutnya apabila kita bagi nombor pekerja tu, pada saya sepatutnya boleh. Jadi nanti saya minta staff untuk catat perkara ni, bawa perbincangan kita dalam mana-mana dengan pihak-pihak yang HEA dan sebagainya. Ya, saya akan cuba usahakan. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Okey, sama.
boleh tak automatekan akses bagi peserta cawangan untuk data SIM bagi pelajar Shah Alam, contoh untuk cetak slide kedatangan dari SIM. Okey, ini maknanya dia pensyarah cawangan tapi mengajar di Shah Alam ke? Maksudnya begitu ke? Okey, dia mengajar di Shah Alam tapi dia di yang ini yang HEA yang sekat, tapi saya akan cuba tengoklah apa yang boleh. Sebab macam sekarang ni pun pelajar mendaftar dalam iClass apa semua ni dia masih lagi dia dia had-hadkan kan. Jadi saya akan tengok nanti setakat mana yang boleh. Tapi kalau tak boleh yang tu kena melalui ketua program atau kerana kita lah ya. Kalau student tak hadir kita perlu submit report ke, dan jika ada student yang tak hadir dan tak buat test atau hantar assignment kita perlu buat apa. Okey. Yang pertama sekali kalau kita setakat ni kita tidak adalah report khusus pelajar yang tak hadir untuk yang sebab kita tidak ada syaratkan kehadiran itu sebagai apa untuk menghalang dia mengambil exam dan sebagainya. Itu flexibility yang kita ada. Tapi kalau dia tidak menghantar apa-apa tugasan, assignment dan sebagainya, saya telah mencadangkan baru ni supaya pensyarah mengisi satu borak untuk sebab kegagalan pelajar lah. Maknanya memang dia tak datang langsung ke, dia tak apa. Jadi maknanya pensyarah tu memang betul-betul tahu pelajar dia gagal. Contohnya lah, apabila kita membuat semakan LE13 ya, bagi mereka-mereka yang pernah pegang program dan sebagainya, dia tahu LE13. Yang kebanyakan pensyarah isi tu LE15 ya, itu satu-satu subjek. LE13 ni dia semua subjek ya. Contohnya saya katakan Zawawi ambil paper 1, paper 2, paper 3, paper 4. Kadang-kadang kita tengok 3 paper ni score. 1 paper tu fail. Fail tu meragukan sama ada fail ni sebenarnya dia F ke, dia tak hadir ke, apa ke. Biasanya yang tu ketua program dia akan call balik pensyarah tau. Dia call ni sama ada tertinggal markah ke ataupun apa kerana result yang lain tu okey contohnya. Tapi kalau kata ada satu laporan daripada pensyarah contohnya kan dalam borang yang saya baca sebelum ni, katakan pelajar ni memang gagal, dia memang buat semua tapi tak melepasi tahap. So kita aman sikit. Benda tu kita ada. Dan saya rasa yang berlaku baru ni yang saya kata ada kesilapan tu di antaranya kita tak perasanlah benda tu. Ya, kita tengok kegagalan dia mungkin C, kita kata C ni memang gagal lah. Tapi rupanya ada satu assignment dia yang tak dimasukkan dalam tu. Itu yang kita pun tak dapat nak tolong juga. Tak dapat nak trace. Sebab tu CEO dia tanya saya, Ustaz, tak boleh nak trace ke budak ni asalnya, dia kata kan. Saya kata kita dah buat sampai ke LE13, dah tengok satu-satu kan. Yang ni memang tak dapat nak trace. Tak dapat nak bantulah kan. Jadi sebab tu saya kata tadi masih perlu lebih kepada berhati-hati yang tu. Yang kedua insya-Allah semester depan ada satu borak ya. Untuk pemakluman pelajar gagal. Tak apa. Saya kalau dia memang tak hantar ke apa tu memang tak apa. Tapi biar kita ada, bukanlah tak apa maksudnya apa. Kalau boleh nak suruh dia hantar daripada awal kan. Tak apa tu maksudnya bukan salah pensyarah. Maksud saya gitu. Ya. Tapi kalau pensyarah tadi boleh verify awak memang tak hantar kan. Tak apalah awak memang tak hantar. Okey, gitu je lah kan. Memang sebahagian pelajar saya pun dia kata awak tak hantar kan. Tak hantar Ustaz, saya repeat je lah paper Ustaz. Pun ada yang macam tu, kita nak kata apa kan. Kita pun bukan suruh dia nak hantar lagi kerana tarikh untuk kita maki pun dah habis contohnya kan. Okey. Jadi kalau tak ada, okey. Okey, kalau ada soalan lagi. Setelah sekian lama saya menerima WhatsApp untuk join this briefing. Jadi banyak yang saya tidak faham nanti dengan siapa saya lebih detail dan yang penting adalah yang pertama sekali saya bukan saya tidak pernah ada pengalaman ajar tapi saya ingat saya
KPP, seingat saya pernah apply untuk menjadi pensyarah sambilan untuk UiTM. Okey. Kalau nak jadi pensyarah sambilan untuk UiTM, mungkin inilah kerana sambilannya di sini, ataupun minta sambilan untuk apa, wallahualam. Tapi saya rasa yang kita email hari ini adalah mereka yang dicadangkan oleh KPP untuk mengajar, tapi saya tak pasti yang tu ya. Jadi kalau memang yang di offer itu adalah memang PJJ, jadi selepas ini boleh berhubung dengan ketua program. Contohnya saya tak pasti ya, Lenora ya, sama ada di kampus Shah Alam ataupun di kampus Cawangan ni pasti tak pasti ni ya. Jadi kalau boleh tahu, tapi yalah mungkin tak dapat affiliate lagi lah kan mungkin. Kalau semua KPP dan koordinator ada, mungkin lepas ni ataupun Lenora kalau nanti dapat surat offer letter kodnya apa, kita boleh tahu kampus mana, boleh hubungi ketua program. Ya? Boleh hubungi ketua program. Boleh ke kita ataupun hubungi Puan Soleha lah. Kalau kita tak tahu programnya apa, nanti hubungi Puan Soleha. Boleh tengok dia dalam lawan web ISEP, Jabatan Pendidikan Jarak Jauh, Puan Soleha ya. Jadi boleh tanya dia apa yang di offer sebenarnya. Yang bolehkah kita upload semua nota dalam Google Classroom instead of Google Teacher? Kalau dalam Google Classroom, kita tak boleh detect ya. Kita tak boleh detect Google Classroom. Kita boleh detect YouFuture je. Jadi yang tu nanti kita tak kira nanti dalam pengiraan iklim. Kerana iklim kita baca di dalam YouFuture. Tapi kalau lepas tu nak bagi juga dalam YouFuture, bagi kat Google Classroom bagi, itu terpulang lah sebab tu nota masing-masing. Okey. Kalau ada lagi? Okey, kalau tak ada, saya ucap terima kasih semua di atas masanya ya yang diluangkan untuk bersama dengan ISEP, dan saya harap pada semester ini kita dapat menjalankan tugas kita dengan lebih baik, dengan lebih cemerlang, dan kalau ada apa-apa bolehlah hubungi kita, maklumkan kepada kita perkara yang kita boleh sama-sama menambah baik ya. Jadi bagi pensyarah semester lepas, diingatkan sekali lagi, tolong isi CDLCQI ya, dan minta maaf banyak kalau ada technical problem ke dan sebagainya dalam taklimat saya pada hari ini. Dan Ramadan Karim, semoga Ramadan ini lebih baik untuk kita. Semoga Sya'ban ini barakah untuk kita dan kita dipanjangkan umur sampai ke Ramadan ya. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan surat Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Lilladzina amanu wa amilus solihat. Sabr. Kalau ada kawan-kawan yang tanya yang tak dapat masuk tu, sampaikan salam saya dan nanti mungkin kita buat sedikit editing, mungkin kita letaklah rakaman kita dekat mana-mana nanti ya. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Oh, link kehadiran saya pun okey pula buat link kehadiran tadi. Ada buat ke link kehadiran kita ni? Soleha tak ada link kehadiran ke? Kita tak buat ya link kehadiran ini. Oh, okeylah. Cik Zul nampak berisi Cik Zul ya. Ya, Muka dah lebar. Cakap sihat lah, nampak berisi pula, cakap sihat. makan banyak. Makan banyak. Cik Zul dah ex UiTM Kedah ke? Ya, betul. Puan Zahira bolehlah. ke? Prof Zahira. Bolehlah jejak kasih. Zul, kenal tak I lagi? Kenal. Sudah.
ke ATM Kedah dulu. Dia ambil DPA kat Kedah dulu Ya, full time. betul. Silakan doktor, silakan. Lama menghilang ke mana ni? Yang tahu dulu jadi lawyer je. Betul, masih lagi lawyer. Oh masih ada lawyer. Oh. Zaira boleh lah. Ada apa nak beli rumah Memang baru betul. ke apa ke boleh. Lawyer banyak ni. Ya. So macam kan nampak macam kan kenal tapi muka dah berubah, itu tak berani nak tegur. Apa, nanti kita chit-chat. Sebab macam nak tegur awal. Tapi tengok muka tu berubah macam kan betul ke tidak, tapi Zul Awang tu macam kenal nama. Tengok muka macam dah umur 50 dah tu. Allahu Akbar. Kena nampak matured sikit nak masuk court. Tak apa. Anyway tak apalah. You mengajar PJJ dah lama ke? Ngajar sejak 2012 lagi. Tapi sebelum Oh, tu ya. ngajar bukan under ISEP lah. Okay, tak apa. Nanti kita chit-chat lah apa-apa. So, memang Boleh, dulu insyaAllah. kan you pernah contact I. Lepas tu lost je. Betul I kata ke mana Zul ni menghilang. Okay Ustaz, thank you Ustaz. Okey, betul. Ya. Okey.